Jadi pengalaman Cik Syah tu naik ke Beijing, Guangzhou, Xinjiang dengan ceritanya? Macam syarikat saya, kita lebih fokus pada usahawan. Kita bawa usahawan ke China untuk memborong barang. Jadi saya nampak peluang yang kita dapat ambil daripada China ada dua. Yang pertama sekali, kita import barang daripada China, kita add value, kita tambah nilai, kita perbaiki barang tu, masukkan software baru, dan kita boleh eksport ke negara-negara yang nama Malaysia tu nama yang baik. Contohnya macam seperti negara Arab, ataupun negara Eropah, ataupun Australia, ataupun New Zealand. Jadi kita dapat buat benda tu, dan ini adalah satu peluang yang besar bagi kita, sebab stereotip yang mengatakan barang daripada China ni murah dan kurang kualiti tu normal. Jadi bila kita tambah barangan kita 40%, barangan tu boleh mendapat label buatan daripada Malaysia. Itu yang pertama. Yang keduanya, macam mana kita nak meneroka pasaran di China lah. So saya pernah ke sebelah Xinjiang dan saya tengok populasi Islam di sana populasi Islam tinggi, lebih 60%. Dan di sana kerajaan China mempunyai satu rancangan besar untuk mewujudkan new Shenzhen. New Shenzhen ni macam mega Shenzhen city yang diwujudkan di mega city di sebelah atas. Di sebelah atas, yang mana dia akan menjadi satu pintu masuk ke arah Asia Tengah, ke Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, apa semua tu. So di sana pasaran halal sangat-sangat tinggi dan orang semakin mencari makanan halal. Itulah negara-negara bekas Soviet. Jadi peluang yang besar bagi kita di Malaysia untuk membuka base di Kashgar ataupun Urumqi, di mana daripada situ kita dapat menembusi pasaran Aceh Tengah. Dan Malaysia memang terkenal sebagai sebuah negara yang menawarkan barangan pasaran halal. Jadi untuk kita menembusi pasaran halal, kadang-kadang kita take for granted juga kita sebuah negara Islam, kita ramai populasi Islam dan kita terkenal dengan kesedaran Islam kita, dan logo halal itu diiktiraf di seluruh dunia. Tetapi mungkin cara di Shenzhen, di Urumqi dan Kashgar tu berbeza. Cara makanan dia pun berbeza, cara mereka melihat halal pun berbeza. Jadi mungkin adakah kita sudah bersedia untuk melihat dari sudut sosio budaya masyarakat di sana, dan juga pasaran yang lebih besar iaitu negara-negara bekas Soviet itu. Jadi bagaimana usahawan-usahawan kita terutama di Malaysia yang expert dalam industri halal ini untuk meneroka lebih jauh dan melihat bukan setakat di Urumqi ataupun Kashgar, tetapi jauh lebih daripada itu, untuk bersedia berhadapan dengan segala bentuk apa yang dikendaki oleh market ataupun pasaran di sana. Jika kita tengok sekarang ni keadaan bagi kita dalam bidang pasaran halal ni sangat mudah. Sebab apa? Nama kita memang harum. Betul. Cakaplah di kalangan orang Islam ataupun bukan Islam di China ataupun di Iran ke di mana-mana negara, dia orang faham kata orang Malaysia adalah orang yang baik, orang yang ni. Jadi ini adalah memudahkan usahawan. Kita tak perlu nak memahami lebih mendalam mengenai Islam di tempat tersebut. Itu kepentingan dia yang kerajaan mungkin perlu bantu dari segi logistik. Macam mana kita nak buat penghantaran barang ke sana. Contohnya macam sekarang ni, kalau yang kereta api daripada Singapura ke Kunming tu siap, itu akan membantu. Itu akan banyak membantu usahawan lah. So dari segi itu, dan dari segi mungkin untuk membawa usahawan untuk meneroka pasaran di sebelah sana. Walaupun penganalisis ekonomi ada mengatakan bahawa untuk menjadi skuadron terbesar dunia mengalahkan Amerika Syarikat itu mungkin mengambil masa 10 tahun atau mungkin lebih lagi daripada itu, tapi itu kita nampak potensinya di situ. Dan saya rasa para usahawan dan juga ahli perniagaan dari Indonesia yang ingin menanam modal di China perlu memandang pasaran yang bukan sekat pasaran pada hari ini atau peluang yang ada pada hari ini, tapi memandang perkara yang lebih besar untuk jangka masa 10 tahun akan datang. Jadi mungkin ada bidang-bidang tertentu yang mungkin kalau kita menanam modal pada hari ini dapat memberikan peluang ataupun kelebihan yang berpanjangan, bukan setakat untuk setahun dulu, tapi jangka masa yang lebih panjang lagi. Bagaimana kita memandang perkara ini? Di negara kita Malaysia, kita hanya ada lebih kurang 5 bisnes yang kita ada potensi. Pertama, petroleum, Petronas. Kedua, palm oil. Ketiga, manufacturing, yang kita terperangkap middle income trap tu, iaitu kita tidak mahu melabur dalam automated equipment yang mahal. Lebih baik kita selalu ambil pekerja asing. So kita dah tengah-tengah lah itu. Yang ketiga, services. Yang keempat, perumahan. So yang services tu potensi yang cukup besar. Dan negara China selalu hantar pelajar ke Malaysia dan dia sanggup belajar sebab beberapa perkhidmatan segi perkhidmatan di Amerika tidak sesuai untuk negara China. Dan Malaysia, Singapura faham apakah keadaan yang diperlukan dari segi perkhidmatan. Itulah satu skop bisnes yang cukup besar. Tetapi memang manufacturing dah susah lah.
saya ingat negeri China. Tetapi apa yang saya nak tegaskan, dalam tempoh 10 tahun, Eropah dan Amerika akan mengalami kesusahan sebab sistem perbankan Amerika dan Europe dah hangus. Tapi dia diam aja. Sampai sekarang dia belum selesai. Ya, betul. Dan oleh sebab perbankan sistem exchange dekat Eropah, negeri China baru-baru ini dia tukar mata wang renminbi kepada fixed to floating. Sebab dia tahu bahawa G14 tu dia akan mengadakan satu meeting di mana dia selesai masalah perbankan dengan keluaran bank draft. I issue you the check, dia selesai, hutang-hutang habis. Ini akan mengakibatkan increase in money supply dan akan mengakibatkan global hyperinflation. So negeri China yang ada reserve 2.4 trillion US dollar, yang US dollar akan jatuh tau, sebab dia nak selesai banking problem akan jatuh. Ini bermakna nilai reserve yang negeri China simpan tu akan tidak bernilai. So dia float, dia sekarang dah float. So apa yang saya dapati, negeri China akan terus berkembang dan menguasai kebanyakan segi ekonomi kecuali perkhidmatan. So itu kita perlu. Okey, bagaimana kita mengambil peluang itu, kerana kita tahu juga kalau dulu ketika Jepun dan Korea jadi sebuah negara naga Asia, ketika itu harimau Asia, kita ada dasar pandang ke timur untuk melihat cara orang China, orang Jepun dan juga Korea bekerja. Ada transfer teknologi dengan Proton dan Mitsubishi dan sebagainya. Mungkin hari ini mungkin kita ada dasar yang lebih konkret kepada China, misalnya Tan Sri. Okey, kita akan dengarkan pandangan mereka. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Jumaat, meja bulat menemukan pemimpin komuniti, pembuat dan pelaksana dasar. Kalau tak makan, tak makanlah kita. Kalau kata bersakit, bersakitlah kita 11,000 ni. Kerajaan perlu bersiap sedia tentang membangunkan satu sistem amaran awal. Kumpulan pendesak bersama Suhaimi Sulaiman. Bawa kita masuk truk, duduk dengan banduan lain ke satu kawasan luar Cairo. Terus menyerbunya. Awak dari mana? Mana pasport awak? Meja bulat, Jumaat 8.15 malam di Astro Awani. Berita segenap dimensi. Setiap Jumaat, secara langsung, You Wartawan. Wartawan, anda juga wartawan. Apa salahnya kalau budaya Cina yang tidak bertentangan dengan agama dijadikan budaya nasional negara? Apabila hari perayaan, mana cucu aku, mana anak-anak aku yang ramai? Ini adalah dosa yang paling besar kalau kita nak dahaka pada bapa dengan meletakkan mereka di rumah pun. Hantarkan komen anda ke platform yang disediakan. Secara langsung, You Wartawan. Setiap Jumaat, 10 malam di Astro Awani. Berita segenap dimensi. Mana satu idaman anda? Sungai kita, tanggungjawab bersama. Sungaiku, hidupku. Bersama kita pelihara. Setiap Sabtu, Astro Awani membawakan Bisnes Awani Plus bersama Rizal Zulkafli dan Syafizan Johari. Dia mula direka bentuk menggunakan teknologi yang sangat tinggi. Rangkuman berita perniagaan dan ekonomi meliputi 5 berita mingguan terbaik. We are completely focused on results and by delivering them, we need our banks willing to take risks. Ketahui prestasi dan prospek mingguan pasaran. Bisnes Awani Plus, Sabtu 6.30 petang di Astro Awani. Berita segenap dimensi. Terima kasih kerana anda terus bersama kami dalam siaran langsung analisis awal ini. Kita masih membincangkan peluang di negara China yang sebagai kuasa kedua ekonomi dunia. Tan Sri, kalau kita ambil peluang China, kalau dulu zaman Tun Mahathir kita melihat Korea dan Jepun ada dasar yang khusus untuk bagaimana kita mengadaptasi cara orang Korea dan Jepun bekerja dan sebagainya. Dasar pandang ke timur. Mungkin hari ini kita di bawah pentadbiran Perdana Menteri baru kita, mungkin kita lihat China sebagai satu sumber baru kita, menjadi rakan yang selama ini memang kita rapat pun. Jadi mengapa kita tidak menggandakan peluang itu, menggandakan usaha kita untuk menjadikan kita sebagai satu rakan yang tidak boleh diketepikan oleh China, dan China menjadi peluang untuk kita juga. Jadi Tan Sri, pengalaman Tan Sri bagaimana? Memang negara China
baik dengan Malaysia. Oleh kerana tahun 1974 mendiam Perdana Menteri kita Tun Razak melawat Beijing. Sampai hari ini negara China cukup berterima kasih dan kenang jasa. Memang hubungan baik. Tapi soalan yang Encik Nasir kata, adakah kita belajar dari negeri China? Mustahil kita kena fikir Jepun dan Korea mereka berjaya sebab pasaran Amerika Syarikat buka kepada Jepun dan Korea oleh kerana Cold War perang dingin tu dia takutkan Rusia. Amerika Syarikat dia buka dia punya pasaran untuk Japanese car, Korean car, itu dah dia kukuh. Apabila tahun 1989 Michael Gorbachev hapuskan Rusia, tak ada Cold War, Soviet dah tak ada Cold War, dan pada masa tu kita keluarkan Proton Saga, tapi kita tak dapat Amerika Syarikat punya pasaran. So itu kita kena fikir apa yang kita nak belajar bukan hanya daripada Jepun, Korea, kita nak belajar dari negeri China, dari Eropah. Dan cara negeri China sekarang dia dah menguasai seluruh Afrika, Middle East Afrika punya dia nakal resources, dia nak bahan-bahan sumber mineral dan sebagainya. So negeri China dia pergi ke benua Afrika, dia mula-mula pergi, mereka tak gaduh lah sebab orang Cina datang dia pinjam wang, dia bina parlimen, bina sekolah, pinjam wang, pelabuhan. Lepas tu negara-negara ke Afrika tidak payah bayar balik, pun tak payah hantar punya bahan ke Shanghai. Negara China dia pergi benua Afrika, dia potong dia punya pokok, dia korek dia punya tanah, dia ambil semua dia punya resources. Itulah negara China punya kuasa. Australia punya mining negara China yang kuasa. Dan New Zealand dia ada the wool lah tu, the sheep punya wool. Tahun 2000 98% dia punya wool jual kepada satu negara China aja. Jadi Cik Shah, bagaimana kita melihat isu Bagi ini? saya nampak dari segi hubungan hubungan kita dengan China. Kalau kita tengok daripada zaman Parlimen Syura, lepas tu Parlimen Syura dibawa ke China dengan delegasi 540 orang. Itu ada Baba Nyonya tu. Hang Lipo. Lepas tu Puteri Hang Lipo dihantar ke Melaka, dikahwinkan dengan Sultan. Jadi ni hubungan pada zaman dulu lah. Kemudian kalau tengok zaman moden, hubungan dia tahun 74 PM kita Tun Razak melawat China. Kemudian delegasi Tun Dr. Mahathir ramai 288 orang pada tahun 85 melawat China selama 10 hari, 30 perjanjian ditandatangani, dan trade surplus kita dengan China meningkat sekali ganda tahun seterusnya. Jadi ini satu langkah yang sangat baik dan sangat beranilah oleh Tun Dr. Mahathir. Kemudian kalau kita tengok hubungan China dengan Malaysia sampai hari ini, imbangan dagang kita lebih memenangi imbangan dagang tersebut, walaupun kita nampak seolah-olah banyak penyelubukan produk daripada China apa semua, tapi still kita mengeksport lebih banyak daripada kita mengimport daripada China. So ini adalah satu benda yang baiklah bagi kita. Tan Sri, kalau kita lihat kita punya kepakaran dalam bidang palm oil ataupun kelapa sawit misalnya, mengapa kita tidak jadikan China sebagai satu gerbang? Bagaimana kita menggunakan peluang ini untuk kita mencipta banyak lagi produk-produk hiliran daripada